Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. Insya-Allah pada petang ini saya akan sambung perbincangan sirah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada muka surat 89 Al-Habib sallallahu alaihi wasallam yanfil khuyala an Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan kesombongan daripada Abu Bakr radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillah. Baris turun tu baris bawah tu dia silap. Lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Sesiapa yang menjulurkan, yakni melabuhkan pakaian dia, menjulurkan itu makna melabuhkan pakaiannya kerana sombong, nescaya Allah tidak akan melihat kepadanya kelak pada hari kiamat. Jadi maksud melihat di sini ni maknanya dia tidak akan dapat redha Allah. Itu maksud Allah tidak lihat itu. Maknanya dia bukan menjadi orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini sabda Rasulullah ni secara umum lah. Sesiapa yang melabuhkan pakaian dia kerana sombong, maka Allah tidak lihat dia pada hari kiamat. Sebelum kita pergi kepada bahagian bawah tu, kena tahulah dulu kalau dalam syarah-syarah hadis tu disebut bahawa hak ni Nabi nak buat dia punya sifat ataupun kesombongan zaman jahiliah tu. Zaman jahiliah tu labuh tu setara mana nah. Kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis labuh tu, sehingga orang-orang kaya tu dia ada hamba dia yang pegang kain dia tu. Dia pergi mana-mana, hamba dia kerek kain dia tu, akak pegang, dia pergi, jadi nampak kebesaran tu. Bukan labuh sikit-sikit, itu asalnya. Jadi lagu tu tak ada sahabat buat lagu tu. Cuma zaman jahiliah jadi jarra thawbah khuyala ni, tu tu asal. Tetapi ada juga sesungguh tu labuh tu siapa mencecah lantai sahaja. Jadi Nabi kata, jadi dua perkara Nabi, siapa dia melabuhkan pakaian itu satu hal, selagi khuyala, yang keduanya kerana sombong. Bila Nabi sebut gitu, maka Sayyidina Abu Bakar pun terus berkata, wahai Rasulullah, dia kata kadang-kadang saya ni pun labuh juga, pakai tidak sombong pun kadang-kadang ada juga jadi labuh. Kalau tidak beringat kan, kalau tidak beri perhatian, jadi labuh pakaian. Tak ada juga saya gitu. Lagu mana tu? Maka Rasulullah pun kata, innaka lasta tasna'u dhalika khuyala. Sesungguhnya engkau berbuat demikian bukan kerana khuyala. Hak ni Sayyidina Umar pun ada gini. Sayyidina Umar bila Nabi sebut hadis ni, tiba-tiba ada sahabat lain tengok dia pakaian dia tu labuh sampai bawah pada buku lali. Jadi ada orang pergi report pada Rasulullah. Dia biarnya kena. Sayyidina Umar lagi. Jadi Nabi tanya Sayyidina Umar kata tak. Dia kata memang saya suka begitu pakai. Tak ada langsung puasa khuyala tu tak ada. Nabi kata tak apa. Sebab itulah labuh sini dia kait ke dengan khuyala. Tapi kalau kita nak ambil zahir hadis ni, kita kata kita tak boleh pakai. Mana kita tak boleh pakai, labuh pun tak boleh. Kita nak tak ada masalah tu. Itu atas peribadi kita lah. Misalnya ada setengah sahabat kita tu, dia pakai seluar pun maknanya sedekah daripada latar tu. Jadi atas pada buku lali lebih kali meneci lah. Tak apa, kita tak ada masalah.
Atau rasa taksir terlibat langsung dengan ni isbat lah kita kata. Taksir langsung. Tu tak ada masalah. Boleh tu. Lepas tu kalau orang lain pakai labuh tapi dia selesa gitu. Semua anak selesa gitu daripada dulu lagi. Tak ada putul itah. Itu dah. Hak tu tidak jadi masalah. Hak ni semuanya anda nak sebut sini ya. Budaya masyarakat kita ni lagu tu kau sombongnya. So, dia sombong kok lain pula. Jadi hak ni hak nak jaga dia tak boleh sombong. Jadi sombong tu dia berkait dengan budaya pula. Biasanya bangsa ni kalau sombong lagu mana? Jangan buat gitu. Jangan buat gitu. Jangan kita tengok secara teks sudah. Siapa tak boleh pergi mana-mana waktu ya. Tidak gitu maksud dia. Dia tak boleh sombong. Jadi kalau bangsa kita biasanya sombong lagu mana? Jangan buat gitu. Kalau Arab dulu salah satu bentuk sombongnya labuh pakai itu. Kenapa itu dia panggil fake. Dari segi fake nya. Misalnya pusing anak kocik kereta, mu baru beli kan. Lambat tu sedih kita tak. Tak boleh kita nak kata sombong. Boleh dia ada setengah tu gitu, setengah tu tak sedar-sedar apa sahaja je. Ini tu baik ajak kecil lagi. Jenis pusing bagi duk tangis ada je lagu tu. Jadi benda-benda gini payah juga kita nak kata sebenarnya. Hak naknya jangan sombong. Tetapi kalau perbuatan kita tu menyebabkan orang sangka kita ni sombong, nampak dilihat oleh orang kita, cuba elaklah. Itu lebih baik lagi. Mana kalau kita cuba elak, mana kita mengelakkan daripada kita terfitnah itu. Itu molek benar lah. Kehendak agama gitu kan. Baik. Jadi Abu Bakar, ni kita pergi pada tajuk seterusnya lah. Abu Bakr radhiyallahu anhu yusabiqu khairan ila kulli khair. Sayyidina Abu Bakar ni selalu berada di hadapan. Dia mendepani setiap perkara kebaikan. Kalau perkara baik, dia dulu semua. Ni sifat dia. Baik. Banyak sebenarnya riwayat, cuma dia ambil di sini. Riwayat Sayyidina Umar sebelum ni kita jumpa dah kan. Dalam peperangan Ahzab tu, bila sahabat nak pergi sedekah, nak pergi derma untuk peperangan tu, Sayyidina Umar awak pergi separuh harta dia. Dia kata terik ini dia aku dah, dia kata dia cuba nak mendahului Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar pergi bawa 100% tapi dalam 12 kan sikit tapi 100% nilai. Maka Sayyidina Umar kata tak lepas juga dia kata. Walaupun aku ni banyak pergi bawa dengan utah tapi 50% yang nilai. Sayyidina Abu Bakar ni bawa sikit. Dia Sayyidina Abu Bakar dia terkenal bab tu. Cuma sini dia tidak bawa banyak lah, dia ambil satu contoh riwayat. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman." Man asbaha minkumul yawma sha'iman, itu dalam bentuk tanda soal. Qala Abu Bakrin ana. Qala faman tabi'a minkumul yawm janazah. Qala Abu Bakrin ana. Qala faman at'ama minkumul yawma miskin. Qala Abu Bakr ana. Qala man 'ada minkumul yawm marida. Qala Abu Bakrin ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'an fi imri'in illa dakhala al-jannah. Nabi pernah tanya sahabat dia, ni makna dia khalayak lah, ramai-ramai lah. Nabi tanya, siapakah di antara kamu hak puasa hari ini? Siapa di kalangan kamu yang berpuasa hari ini? Maka Sayyidina Abu Bakar pun jawab, saya. Maka Nabi tanya lagi, siapa di antara kamu yang mengiringi jenazah ke perkuburan hari ini? Sayyidina Abu Bakar jawab, saya. Orang lain senyap. Maka Nabi tanya lagi, siapa di antara kamu yang memberi makan kepada orang miskin pada hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Maka Nabi SAW bertanya untuk kali keempat, siapa di antara kamu yang ziarah orang sakit hari ini? Sayyidina Abu Bakar jawab, saya. Maka Rasulullah bersabda, tidaklah semua itu berhimpun pada seseorang, melainkan pasti dia akan masuk syurga. Hak ni kalau tengok dalam syarat dia bukan bermakna orang lain tak ada langsung buat ni. Orang lain sih mungkin hak ni saja, mungkin hak ni saja, tapi Sayyidina Abu Bakar hari tu habis dia buat. Tu. Jangan kita pehor. Nampak nak royak dia semua. Tu orang lain kalau orang lain malu tak payah royak lah, mau pakai wih dia. Tidak gitu. Nak ayatnya hak ni kelebihan ni. Cuba tengok bawah kan. Dalam riwayat Muslim bicara khusus tentang min fadaili Abi Bakr as-Siddiq. Tu tajuk yang dibuat. Hadis ni diletak di bawah tajuk itulah kelebihan
antara kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Bukan bermakna orang lain tak buat, tapi dia ni penuh, dia buat semua. Dah hak berkenaan Sayyidina Abu Bakar buat gini ni bukan sehadis ni ya. Ada lagi hadis lain. Dalam kita ada Mufrad pada hak ni. Tu ini kelebihan lah. Lepas tu jangan pula kita faham nak hari gini semua tu tak kerja buat lah. Tak, hari tu. Tu. Diriwayatkan daripada Bakr Al-Muzani, beliau berkata, Abu Bakar kita sebut Abu Bakar bahasa Kelantan kita, dia sebenarnya Abu Bakr, KR ya, tak ada A tu. Abu Bakar tu lagi bunyi Abu Bakar tidak mengungguli para sahabat dengan puasa dan salat, tetapi dengan sesuatu yang ada dalam hati. Ini kata Bakr Al-Muzani. Apa Sayyidina Abu Bakar jadi dia ke depan semua dalam buat kebaikan, dek dia semua apa jadi gitu tu? Sebab hati dia tu. Hati dia sini makna keimanan dia tu terlalu tinggi. Sebab tu dek dia semua tu ni, kalau dalam istilah ulama dia, orang yang telah muwaffaq, orang yang telah diberi taufik oleh Allah. Dia kalau dah buat benda baik ke, terbuka semua depan dia. Baik-baik semua dia, benda soleh semua. Ni orang yang muwaffaq. Itulah kita minta semua tu ni. Lepas ceramah, lepas kuliah, lepas wabillahi taufik wal hidayah. Minta supaya Allah beri taufik dan hidayah. Jadi kita sentiasa terdorong kepada kebaikan. Di sini anda buat catatan sikit. Jadi punca Sayyidina Abu Bakar sentiasa mendepani dalam hal kebaikan kerana iman yang mantap kepada Allah. Itu punca utama dia. Itulah yang dimaksudkan oleh Bakr Al-Muzani ni. Ibrahim berkata, ni anak tak sempat nak rujuk ni, dia punya nama-nama ni. Ibrahim ni ramah. Ibrahim mana yang dimaksudkan di sini? Ini disebut dalam kitab Istinsyaq Nasimul Uns, karangan Ibn Rajab Al-Hambali. Ini. Apa Ibrahim kata apa? Telah sampai kepadaku daripada Ibn Ulayyah bahawa dia, ya pastinya Ibrahim ni, dia ni antara tokoh dalam mazhab Hambali lah. Cuma anda tak ingat dia ni hak mana, Ibrahim hak mana. Sebab Ibrahim ni banyak. Ibrahim telah berkata, telah sampai kepadaku daripada Ibn Ulayyah bahawa dia berkata setelah hadis. Bila dia sebut hadis ni, dia pun sebut. Dia kata Sayyidina Abu Bakar jadi lebih seumur, kalau buat kebaikan betul-betul fastabiqul khairat. Betul-betul fastabiqul khairat dia ni. Kerana dalam hati Abu Bakar ni sentiasa ada kecintaan kepada Allah. Dan dia ni sentiasa inginkan kebaikan kepada makhluk Allah. Nasihat tu kita ubahlah. Maknanya dan sentiasa inginkan kebaikan untuk makhluknya. Kalau kita kata dan nasihat untuk makhluk dia, payah kita nak faham tu. Sebab nasihat ni maknanya inginkan kebaikan. Ad-dinun nasihat, agama ni inginkan kebaikan. Baik, seterusnya, tajuk seterusnya, Mauqiful azim fi qissatil Isra wal Mi'raj. Sikap Sayyidina Abu Bakar yang sangat besar, yang sangat agung berkait dengan kisah Isra dan Mi'raj. Hak ni tak ada siapa boleh tandingi kehebatan dari segi mauqif, sikap dia. Selepas peristiwa Isra dan Mi'raj, orang-orang musyrikin datang kepada Sayyidina Abu Bakar dan berkata, dia kata saimu tu, kita terjemah ke Kelantan tak ni, saimu tu dia dua ayat kau orang kata, dia kata bahawa di semalam dia pergi ke Masjid Aqsa daripada Mekah. Semalam. Padahal orang tahu belaka dia tak pernah pergi. Nabi dia tak pernah dalam sejarah hidup dia daripada Mekah dia pergi tu. Dia pergi ke Palestin. Hak pergi berniaga tu tidak sampai situ. Tak sampai situ dia pergi ketika umur 25 tahun, tak sampai situ ni ke Masjid Aqsa. Dia kata dia pergi semalam. Lepas tu balik makan nasi lauk pagi rumah tu. Padahalnya semua orang tahu kita pergi sana sebulan klik. Sebulan penuh ni makna pergi sahaja sebulan, klik pula sebulan. Tengok saimu dia dah ngerti dah masalah akal, masalah otak dia tu. Dia segitulah kalau hak detail lah. Tujuan dia sebut Sayyidina Abu Bakar ni, itulah dia kata hak muduk kata juh, hak muduk kata cerdik, hak muduk kata baik tu. Hak dia bawa ajaran baru tu. Yang boleh ngabar kita semua. Dia kata pergi Masjid Aqsa semalam, lepas tu klik pagi ni, boleh sapa pagi ni. Gapo Sayyidina Abu Bakar jawab? Sayyidina Abu Bakar kata kalau betul dia kata gitu, makna betul. Kalau betul sungguh dia ucap gitu, makna itu adalah kebenaran.
Makna Sayyidina Bakar ni masa ni, pada ni berlaku pada tahun ke berapa ni? Selepas kematian Abu Talib. Sekitar tahun ke apa ni? Tahun ke-11, tahun ke-10, tahun ke-11 gitu disebut. Ni kisah ni. Sayyidina Bakar kata kalau nak betul Muhammad kata begitu, maka benarlah. Sebab dia tak nampak Muhammad ni tak pernah bohong. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan bahawa Sayyidina Bakar As-Siddiq segera membenarkan peristiwa tersebut dengan berkata, panjang cerita lah kalau nak tengok ni, tengok dalam kitab Dr. Ahmad As-Sallabi tu nak tengok situ dia ada buat satu kesimpulan gapo dia, hikmat dia di sebalik ni Isra' dan Mi'raj. Kalau nak kira dari segi mileage politik kat jatuh lah dia ni dah. Kalau nak kira dari segi orang panggil apa dia, nak dapat politik boleh jadi hilang sokongan ni. Tapi dia kata juga dia tahu mesti, okay? Dengan sebab ni terdedah lah rupanya orang yang nampak dosa aku rupanya tak siapa berimeh lagi. Jelas orang-orang yang berpura-pura di hadapan Nabi tu jelas menunjukkan sikap dia sebenar. Tapi Nabi tetap juga, Nabi tahu perkara tu akan berlaku lagu mana. Mengubah tak nak sabar. Walaupun Nabi tak pernah pergi ke Masjidil Aqsa pun, dia tahu perjalanan tu mengambil masa yang lama tu, dia tahu. Baik. Kata Sayyidina Bakar, sesungguhnya aku percaya kepada Muhammad tu berkaitan berita daripada langit hak turun pada pagi dan petang. Makna wahyu hak turun pada dia bermula daripada ketika dia di Gua Hira lagi, di Gua Hira tu lah, kita kata situ lagi start turun Iqra. Aku percaya semua hak dia sebut wahyu. Maksud wahyu lah hak turun berita dari langit tu pagi ke petang. Kalau begitu, lalu bagaimana mungkin aku tidak percaya kalau dia sebut sekadar sebut dia pergi ke Baitul Maqdis. Lepas tu dia pun cerita dia pergi, bukan dia pergi berjalan kaki, dia naik burak. Hak dia wahyu tu lah bawa dia ni. Hak orang panggil Jibril tu. Jadi kalau sebelum ni aku percaya Jibril turun wahyu, apa aku tak percaya Jibril bawa dia? Itu maksud saya nak wakar. Kerana itulah Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq, kerana dia membenarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pada malam berlakunya peristiwa Isra', Nabi SAW pernah berkata kepada Jibril, sesungguhnya kamu aku tidak akan mempercayai aku ni kalau aku sebut cerita Isra' dan Mi'raj ni. Mana Nabi sebut ni betul? Anak kata Nabi tahu. Ni kalau nak dia ayat ke Nabi ayat ke Jibril ni, kalau aku cerita ke kawan aku ni tak percaya saya abuk ni. Main berapa jam tu lepas Isya sampai ke subuh balik dah. Kita kata makan pagi di Mekah tu, berapa jam tu. Baik, maka Jibril pun jawab, dia kata Abu Bakar akan telah membenarkanmu dan dia adalah As-Siddiq, orang yang banyak membenarkan Nabi. Itu mana As-Siddiq. Atau boleh rujuk, dia ada buat rujukan. Begitu juga Ali bin Abi Talib pernah bersumpah bahawa Allah yang menurunkan gelaran As-Siddiq untuk Abu Bakar daripada langit. Rupanya gelaran As-Siddiq bukan Nabi bui. Kata Sayyidina Ali sendiri, dia bersumpah lah. Jadi As-Siddiq ni adalah gelaran untuk Sayyidina Bakar. Sebab tu anda sempat baca tadi sebelum mari sini, ada ke tidak ulama kata orang lain dapat As-Siddiq daripada Nabi ke daripada tak ada? Dia sorang boleh. Padahal sifat Siddiq tu ada belaka bersahabat. Nak bui gelaran tu jauh belaka, tapi nak bui gelar siapa As-Siddiq, tak kira Sayyidina Umar tidak Siddiq dari segi makna. Siddiq belaka, sebab tu boleh syurga belaka tu bawa dia tu. Tetapi ni darjah kebesaran ni, ni sebab apa hak bui ni semua sahabat tahu, Nabi sebut, makna daripada Allah lah. Kat tamu-tamu kalau hak ni pula Jibril sebut, makna daripada Allah. Tu Sayyidina Ali kata bersumpah tu, maknanya gelaran As-Siddiq ini dari sisi Allah. Baik. Seterusnya, Mauqiful Azim Lailatul Hijrah Al-Mubarakah. Peranan besar Abu Bakar pada malam hijrah ini berkati. Ini ialah dia sebut ni, maknanya adalah perbezaan ulama. Sepanjang yang terima pada siang hari. Dan Dr. Umar, Dr. Akram Diak pun siang hari juga. Dan dia anak tak bawa buku tu lah kalau nak baca panjang lah. Memang boleh katakan jumhur kata malam lah, hak lebih ramainya kata malam. Tapi dalam kajian ulama hak baru-baru ni, misalnya Abdullah Aushin,
masya'a wa lam yathbut fi sirah tu Ustaz Awi baca dulu kitab tu. Sesuatu yang tersebar ni dalam konteks sirah tetapi perkara tu tidak sabit. Tidak boleh kita kata terima. Antaranya ni dia sebut dalam tu. Begitu juga Dr. Akram Dia Al-Umari, dia kata sebenarnya tidak malam hari, siang hari. Ada perbincangan dia. Jadi anak tadi duk akal kita kena baca tu lama tu sebab dia dekat 5-6 muka surat dia bincang. Cuma ringkasnya hak tu pendapat hak ni dari segi kajian secara riwayat dan juga dirayah tidak tepat. Tapi kalau kita nak terima ni jumhur katanya lebih ramai. Jadi hijrah tu pada malam hari. Sinilah tak apalah ni khilaf. Jadi kita nak pergi hok mana tu atas kita mengo khilaf tu, cuma ana pergi tu gak ni bukan bab akidah pun. Bukan bab fiqh pun. Tapi kukuk mana pun memang ulama kritik. Sebab apa? Kita baca dulu. Patana sebut kalau nak tahu mungkin minggu depan kita baca tu saja tak apa. Ambil tu bab kitab tu bagus, detail dia ya. Molek juga kita tahu. Lepas tu kita rasa kita nak pergi hok ni, tak ada masalah. Ada masalah ni. Dah hok ni ramai ulama pergi hok ni lah. Tapi menariknya sebab mana dia Dr. Akram Dia Umari ni memang dia ni ahli sejarah, ahli sirah, dia pensyarah di Universiti Madinah tu. Dan sebelum tubik kitab dia tu dia masuk dah asalnya nota kuliah dia, perbincangan kitab tu asalnya. Anaknya alhamdulillah pada waktu tu kita menggunakan internet kan, jadi kita boleh masuk dalam maktabah dia. Jadi nota-nota kuliah tu dia masuk, kita baca. Belum dicetak ke buku dia, kita baca dah. Lepas tu bila cetak buku tu, kita suka tengok. Indonesia terjemuh dah. Cepat sungguh Indonesia ni. Dia terjemuh dah. Kita baru sapa Arab. Baik. Jadi peranan besar Abu Bakar pada malam hijrah yang diberikan. Jadi kita sebut malam lah. Mengetua kitab ni sebut gitu. Cuma kenapa lah? Perkara itu ada kajian lain, iaitu pada siang hari. Kita tidak akan lupa selama-lamanya bagaimana sikap agung Sayyidina Abu Bakar pada malam hijrah yang penuh berkat. Kemudian kita bincang balik selepas ni lah berdasar kepada dia punya kajian Dr. Akram Dia Al-Umari dan juga Abdullah Al-Aushin itu. Ketika itu para tokoh Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, ni tempat mesyuarat parlimen dia punya pokok kafir Quraisy ni. Dan mereka telah sepakat semua kabilah. Paling kurang 10 kabilah sepakat. Paling kurang 10 kabilah berpakat untuk bunuh Nabi. Bapa nak bunuh Nabi ni? Sebab dia kata tak boleh nak sekat dah dakwah Muhammad, kena bunuh dia. Nak sekat tak boleh. Nak berhujah tak mampu. Pot Daud dia tak boleh sekat dia. Akhir sekali mereka sepakat untuk bunuh, dan hak ni tidak melibatkan Bani Hashim. Mengikut ulama ni tidak melibatkan Bani Hashim. Bani Hashim tak sanggup nak buat begini. Dia pakat kabilah-kabilah lain. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika itu Nabi SAW masih berada di Mekah. Maka Nabi bersabda kepada kaum muslimin, sesungguhnya negeri hijrah kamu telah ditampakkan kepadaku, negeri dengan pohon-pohon kurma di antara dua bukitnya yang hitam. Hak ni sahih lah ni. Maka berhijrahlah orang-orang yang berhijrah ke Madinah. Majoriti orang Islam telah berhijrah ke Habasyah sebelum itu. Bila Nabi sebut gini, masa-masa nampak Madinah ni daripada Habasyah hijrah pula ke Madinah. Mereka pun pulang menuju ke Madinah. Abu Bakar sendiri pun telah bersedia untuk berhijrah ke Madinah lebih awal. Tetapi Rasulullah SAW telah bersabda kepadanya, tetaplah kamu di tempatmu, kerana aku masih menunggu keizinan daripada aku pun nak hijrah juga. Tapi Nabi tak izin. Nabi izin kepada orang Islam lain dulu. Maka Abu Bakar pun kata, apakah kamu masih mengharapkan itu? Aku korbankan, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Maka Nabi pun jawab, ya. Maka Abu Bakar pun menahan diri dia. Dia pun tak jadilah nak pergi hijrah. Sebab apa? Sebab dia tunggu keizinan daripada Allah untuk mendampingi Rasulullah SAW dalam hijrah tu. Jadi untuk persiapan ke arah tu, Sayyidina Abu Bakar ni telah mempersiapkan 2 ekor unta yang terpilih, yang baiklah, kira-kira yang bakar molek. Dia perah setengah tu, kata siapa 9 bulan dia perah unta ni. Nak boleh siapa keizinan hijrah tu.
Ni nak cerita perannya Zainal Wakar. Kita kata orang lain tak tahu mana lagi ni. Mungkin ramai ada sahabat pergi dah ni ke Madinah. Tidak ramai lah, ke Habasyah tak ramainya. Madinah tu tidak ramai selepas daripada, tak apalah. Baik. Jadi ketika kaum Quraisy telah sepakat untuk membunuh Rasulullah, Jibril turun membawa wahyu Tuhannya yang menyampaikan kepada Nabi tentang rancangan jahat orang-orang Quraisy dan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan baginda untuk berhijrah serta menentukan waktu dia. Cuma waktu tu tak tahu bila sampai waktu dia, mana engkau boleh berhijrah lah. Kemudian Jibril berkata, malam ini kamu jangan tidur di atas katilmu yang biasa kamu tidur di atasnya. Ni memang tidak sahih lah. Ini tidak sahih. Ini tidak sahih. Waktu kita bincang kemudian, anak akan bawa buku tu lah. Dia bincang khusus tu. Mana siap dengan rujukan. Ini tak sahih, kena tanda lah tu. Salah satu sebab tidak sahihnya, sebab dia ada perawi Syiah lah. Dia ada perawi Syiah. Sebab Syiah nak suruh biar ada peranan Sayyidina Ali. Kalau tidak, kalau tak ada tidur tak hati, tak ada peranan Sayyidina Ali. Jenis barang lah tu. Padahal Sayyidina Ali umur berapa sini? Sayyidina Ali kecil, tidak mana nak main peranan lagu ni no. Tu benar-benar tak apalah, kita bincang kemudian. Siang itu, jadi siang, kira-kira ini kita ambil cerita ni. Jadi hak nak perginya malam tu, siang hari tu, malam tu baru nak pergi, nak keluarnya. Siang itu Nabi SAW pergi ke rumah Abu Bakar untuk menyusun strategi dalam berhijrah ke Madinah. Nak ambil maklumat biar lengkap ni, sebab bahaya lah ni keadaan Nabi pada waktu ni maknanya dia sudah, Quraisy sudah sepakat nak bunuh dia. Makna keadaan Nabi tu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada siang itu, siang hak malam tu Nabi akhir, siang itu kami sedang duduk di rumah ayah aku lah, Abu Bakar ni. Tiba-tiba ada seseorang berkata pada Sayyidina Bakar, dia kata Rasulullah datang dengan ni, dia mutaqanni. Mutaqanni ni maknanya tutup gitu. Nampak mata ni, hidung pun tutup. Tutup gitu, beli guna kain ridak dipanggil, ataupun kain serba. Ridak ni kain selimut kecil, dia tak atas kepala, ataupun kain sebar kita kata, tak atas belakang. Dia tutup muka dia, mutaqanni. Itu makna mutaqanni. Sebab Nabi pun ada kadang-kadang Nabi tak pakai, sebab Nabi buat gitu supaya orang Arab lah ni lah, kalau dia ikat dia tutup kuning belakang, jadi duduk kadang-kadang tutup hidung, dahi tak tutup sebab nak sujud tu. Tu dia kata Muhammad mari tapi tutup muka tu, mutaqanni, nampak mata. Lepas tu dia kenal mana? Dia kenal lah keadaan Nabi tu, cara berjalan Nabi dia kenal. Tapi dia ada keadaan tutup kepala dia, sekali dengan mulut, sekali dengan hidung lah. Aisyah pun kata pada waktu ni, dalam riwayat lain kata ni waktu zuhur ni, ketika panas, sebab waktu ni biasanya orang duduk dalam rumah, style orang Arab gitu. Orang Arab zaman Nabi dia aktif pada malam hari, mungkin tidak panas sangat. Baik, kata Aisyah, biasanya pada waktu seperti ni Rasulullah tak biasa ni mari rumah kita ni, mari rumah sahabat, tak biasa gua mari ni. Maka Abu Bakar pun kata, ialah moga masa ni dia sudah jadi isteri Nabi dah, cuma tidak tinggal sebumbungnya. Maka Sayyidina Abu Bakar pun kata, demi ayah dan ibuku, baginda ni Nabi tak pernah datang pada waktu gini, mesti ada hal penting ni. Mari tengah hari diri ni mesti ada benda penting. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun berkata, ketika Rasulullah datang, baginda meminta izin untuk masuk. Lalu baginda pun diizinkan masuk dalam rumah Sayyidina Abu Bakar lah. Lalu Nabi pun kata kepada Sayyidina Abu Bakar, suruhlah ni nak kecek seorang sama seorang ni, suruhlah orang lain tu masuk bilik ke ataupun pergi tempat lain lah. Itu maksud dia nya. Sebab anak tidak terjemah suruh keluar daripada rumah, parok suruh keluar ni. Pakai duduk luar punya panas ceng-ceng masa tu. Maknanya biar dia nak kecek seorang-seorang, hal tu maksud dia. Mana biar orang lain masuk bilik kau pergi dapur kau ikutlah. Maka Sayyidina Abu Bakar pun kata, dia kata ni keluargamu, tak ada orang lain pun kita belakang ni isterimu, anak aku. Ni Asma, anak aku juga, tak ada orang lain.
Maknanya maka Nabi pun tak apalah, yakinlah keadaan tu selamat. Nabi kata, aku telah diizinkan untuk berhijrah. Hak sebelum ni 6 bulan lepas tu, ni jawab dia. Hari ni hijrah malaikat. Tu. Lalu Abu Bakar pun tanya, apakah ini bererti aku wajib menyertai kau? Harus tu makna wajib, wahai Rasulullah. Maka Nabi pun jawab, benar. Maka Abu Bakar pun kata, kalau begitu engkau ambillah salah satu daripada 2 ekor unta yang aku memang jaga daripada berbulan-bulan ni, mu ambillah seekor wahai Rasulullah, dan aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Maknanya aku ni sebut ni bukan main-main. Sebut ni bukan main-main. Sehingga guna perkataan aku tebus engkau, untuk keselamatan engkau aku tebus ayah dan ibuku. Maka Nabi pun jawab, aku terima dengan harga. Sebab ulama kata masa ni Nabi tak boleh nak bayar. Nabi kata, aku terima tapi aku tak saya ambil peri. Sahabat. Jadi pensyarah hadis sebut, dia kata ni nak ayatnya Nabi. Padahal saya nak bakar kalau dia minta gapo pun, Nabi ni kalau dia minta gapo saya nak bakar ke bui. Tapi Nabi ni dia tidak suka mengambil kesempatan terhadap pengikut-pengikut dia. Padahal dia kata, molek aku ambil 2 jalan kaki apa no. Minta gapo pun saya nak bakar ke bui. Tapi Nabi tak pernah ambil kesempatan gitu. Di atas pengikut-pengikut dia. Sebab Nabi ni kalau dia minta gapo pun dia sudah ayat lah. Tapi Nabi kata boleh, tapi aku akan bayar kemudian lah. Dan memang Nabi bayar. Di Madinah Nabi bayar, ada dari riwayat Nabi bayar hutang ni. Sebab salah saya nak bakar Nabi. Nabi suruh ambil kot. Saya kata tak apa, aku ambil Sebab Nabi tu bukan kata wak-wak lolok nak bayar dak. Kata Aisyah radhiyallahu anha lagi, kami pun segera menyiapkan ataupun menyediakan keperluan Nabi SAW dan Abu Bakar dengan teliti dan cepat-cepat lah. Tidak berlengah. Kami memasukkan bekalan keduanya ke dalam sebuah kantong. Ni maknanya orang kita panggil sebuah beg hok buat daripada beg ceruk tu lah. Beg ceruk tu jenis gitu. Tu. Lalu Asma binti Abi Bakar membelah ikat pinggang dia menjadi 2. Salah satunya dia guna untuk mengikat kantung. Kantung ni maknanya kita kata macam guning lah. Sesuai dengan zaman itu. Yang berisi bekalan makannya. Satu lagi dia ikat lain. Jadi ikat 2 tu tujuan nak ikat dia punya kita kata kantung tu lah. Yang mana diisi dalam tu bekalan Nabi dalam bentuk makanan dan sebagainya. Jadi tindakan Asma ni tak ada siapa suruh dia mikir sendiri. Maknanya sebab tu ni ayat kelebihan lah ni. Padahal Asma ni bagai muda belaka pada waktu ni. Sekitar umur 20-an belaka, awal 20-an belaka ni. Sebab kata Aisyah pada waktu ni pun umur sekitar 17-18. Enggak, dia kakak dia ni umur dia, kalau dia 17, kakak dia umur 27, dia tinggal 10 tahun dengan kakak dia. Maknanya kita kata dalam kok mana pun cerdik, dia reti nak buat tu, nak tindak, tak payah suruh. Ni kelebihan lah. Kerana itulah dia digelarkan sebagai zatun nitaq. Zatun nitaq ni maknanya mana orang yang ada 2 ikat pinggang. Pada asal dia belah. Ini kelebihan Asma. Ini termasuk manaqib Asma juga. Kemudian ni pun kena tanda jugalah ni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Talib pada malam yang mencengkam itu agar dia tidur atas katil Nabi dan memakai selimut kain yang biasa Nabi gunakan, tutup habis pakai muka. Pada malam itu ketika orang-orang Quraisy ni, pokok Quraisy yang bersekutu dalam banyak kabilah, 10 kabilah lebih, sedang menunggu Rasulullah. Ketika mereka duduk tunggu Khalid, duduk tunggu tak tobik Muhammad ni, tak tobik malam. Baginda pun menyelinap keluar menuju rumah Sayyidina Abu Bakar. Selepas itu keduanya segera keluar daripada pintu belakang rumah Sayyidina Abu Bakar menuju ke Gua Thawr itu. Hak ni dia tidak sebutlah. Kalau setengah-setengah kitab sebut Sayyidina Abu Bakar tobik baca ayat kan. Ambil pasir genggai pasir baca ayat ke dia baca tu. Surah sini surat ayat ke ayat tu. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min sadda. Kamu kena tamu kau tak khabar habis apa tu. Dia sebelum dia baca tu khabar ke dak. Dia tobik rumah kan, dia genggai pasir masa mana? Lepas tobik masa tobik tu. Pok ni duk tengok tu. Sebab dia kata sedang lengok setara mana nerah habis ke. Kalau nerah dah tabu pasir buat ke dia.
Lagu mana ni? Kau duk main haji depan tu. Tak tahu lah. Tubik rumah ambil bahasa baca waja'alna tu sudah. Oh, ana pernah tanya Tok Syaharat masa ana ngaji di Media dulu, kita orang ni, dia kata la tasih. La tak sah ni. Dia sebut lalu. Maknanya dalam orang hak baru, hak buat kaji baru memang tahu dah tu, dulu tak tahu. Kalau ada tahu pun tidak terdah. Hak terdah hak jumhurnya memang ada berlaku tu. Enggak kau ni kita dengar sok ni. Musim sambut hijrah agak duk baca waja'alna min baini aydin sadda wa min khalfin sadda. Perok we atas muka tu kan. Nah. Jadi hak ni dia tapis dah lah ni sikit ni. Tak ada sini. Tak rasa sebab tak ada ni. Tak apa kita tengoklah. Lepas tu nanti kita bincang semulalah. Jadi suruh Sayyidina Ali. Maknanya Sayyidina Ali tidur. Ada setengah riwayat sebut popo dia kaki hitam kot celah dinding. Ada lagi Nabi. Tak tobik. Sebab tu ulama kata dah nak bunuh dah apa tidur hitam gitu ni. Pakai repuh masuk lalu. Dari banyak tu cerita tu dia banyak kesaksian, banyak kita boleh kritik. Gang tak gang siapa subuh tunggu. Pada gini nak bunuh dah. Tak logik langsung cerita tu. Baik. Kita bincang kemudian lah tu. Segala sesuatu yang telah dirancang pun berjalan seperti mana yang diinginkan. Mana Abu Bakar lalu meminta anaknya meminta anak dia nama Abdullah untuk mencari maklumat yang dikatakan oleh orang-orang Mekah berkenaan Rasulullah dan dirinya. Maka pada petang harinya dia datang ke gua untuk menyampaikan apa yang dia dengar pada hari itu kepada ayahnya dan Rasulullah. Maknanya cerita ni Nabi duduk di gua dah ni. Nabi siapa ada di gua ni? Jadi nak tobik pergi lalu nak hijrah tu tak beranilah. Sebab apa? Sebab bapak kafir Quraisy cari bila dia tengok Nabi tak ada di rumah, pakak cari. Dia ada reward ni, ada ganjaran. Ada setengah tu siapa 100 ekor unta. Hidup ataupun mati Muhammad. Tu. Kalau 100 ekor unta ni berjuta lebih harga dia ni. Unta hak kecil di Johor kan tengok hak kecil pukul 10,000. Orang buat korban kan. Enggak kena unta gak ni unta ni dia unta bakar molek ni dalam riwayat sebut. Sebab ni untuk hijrah. Mungkin hak dua bangku dia boleh tahan lama tak minum air. Seminggu lebih boleh. Ada 2 bangku. Tu. Baik. Jadi duduk di Gua Thawr tujuan nak berlindung sementara. Dalam riwayat kata 3 hari duduk situ. Jadi Sayyidina Bakar minta anak dia Abdullah supaya main peranan dia sapa maklumat kepada dia lagu mana keadaan suasana lagu mana. Tu. Jadi maka pada petang harinya dia datang ke gua untuk menyampaikan maklumat yang dia dengar pada hari itu. Orang Mekah duk kecek gap dia sapa maklumat. Sebab bila dengan maklumat itulah Sayyidina Bakar dengan Nabi ni proses maklumat tu bila nak keluar. Jadi maklumat tu kena tahu. Jadi ni kerja Abdullah lah. Anak lelaki Sayyidina Bakar. Selain daripada itu, Sayyidina Bakar memerintahkan Amir bin Fuhairah, bekas hamba sahayanya, untuk mengembala kambing pada siang hari dan membawanya ke pintu gua pada petang hari untuk beristirahat. Jadi Abdullah bin Abi Bakr yang berada di tengah-tengah kaum Quraisy pun mendengar baik-baik apa yang mereka rancang dan apa yang mereka katakan berkaitan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kemudian pada petang harinya dia menceritakan apa yang dia dengar kepada keduanya. Pada siang hari Amir bin Fuhairah bersama para penggembala Mekah, tetapi pada petang harinya dia menggiring biri-biri Sayyidina Abu Bakar tu ke gua pintu Thawr tu lah, ke gua Thawr itu, sehingga keduanya yakni Nabi Sayyidina Abu Bakar dapat minum susu dan makan daging. Daging ni bukan meleh tu, daging dia bawa dia kering tu. Ada nama dia, anda tak ingat nama dia, daging tu. Dia daging ni bila dia kering gitu tu, dia kalau kena api sikit pun dia jadi lembut. Ni biasa orang Arab. Jadi hak tu lah dia bawa kalau untuk musafir ke apa. Tu. Jika Abdullah kembali ke Mekah, Amir pun menggiring ni kita kata heret beri di belakang untuk menghapuskan jejak Abdullah itu. Ini peranan dia. Jadi jejak Abdullah tu dihapuskan oleh hilangnya dengan sebab dia bawa beri banyak tu mengikut jejak Abdullah. Jadi orang tak tahu lah. Ini adalah strategi yang sangat hati-hati kerana keadaan memang memerlukan demikian pada waktu tu. Keadaan itu sangat kritikal. Baik,
Kita baca dulu lah. Kita baca perhatian ni minggu depan kita bincang lah. Orang-orang musyrikin Mekah pun segera mengikuti jejak orang-orang yang berhijrah. Mereka mengawasi jalan-jalan dan memeriksa setiap lorong yang boleh digunakan untuk melarikan diri daripada Mekah tu. Mana tu lorong tutup habis dah. Tu. Mereka juga memeriksa gunung-gunung dan gua-gua di Mekah sehingga mereka tiba dekat dengan Gua Thaur. Dia sebenarnya kalau kita pergi Mekah ni kan, kita akan pergi ke Gua Thaur tu. Kita akan pergi. Jarak dia pun tidak jauh sangat. Kita pergi boleh naik, nampak tu. Orang dah ambil gambar tempat parking. Memang pergi, biasanya pergilah ke gua di kawasan Thaur, Bukit Thaur tu. Jadi kalau kita baca sejarah, kita tahu sejarah, kita pergi dengan membawa satu hati yang mana sangat rindu pada Rasulullah. Sini lah. Kita boleh tahulah susah gak dulu jalan berbukit, jalan tidak sepolon ni. Ana baca dari sejarah nak pergi situ tu batu hak tajam-tajam ada, makna kena berhati, tak boleh nak jalan cepat pun. Baik. Jadi Rasulullah SAW dan Abu Bakar mendengar langkah kaki orang-orang yang mencari mereka berdua. Ketika langkah-langkah kaki tersebut menuju ke arah mereka, maka Abu Bakar berasa takut yang luar biasa. Sebab hak ni ghar ni makna gua sempit. Kalau gua besar dia panggil kahfun. Ashabul kahfi tu, satu gua tu dia boleh tidur macam rumah, boleh buat rumah dalam tu. Supaya gua kalau gua gede ni tempat di Gombok tu. Gua dia tu tempat Hindu. Batu kih tu dia panggil kahfun. Dia boleh buat rumah dalam tu. Amal boleh masuk. Satu kahfun, gua besar ni ghar. Ghar ni kecil lah. Supaya kita kata gua di Gua Musa tu kan. Ghar tu mana dia kecil lah. Tu. Musa boleh masuk. Dia orang seumpama Musa. Gitu. Jadi takut saya nak wakam. Bukan manusia. Dia pun tahu cerita daripada Abdullah tu. Memang ni orang target mati dia ni. Hidup ke mati ke semua akan dapat dia punya reward itu. 100 ekor unta. Maknanya hak ni kira-kiranya dia sudah diisytihar bunuh lah. Kira-kira gitulah. Lalu Sayyidina Bakar berbisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bakar kata, ni kalau anda sebut Kelantan, kalau dia tunduk yang nampak lalu dah kita ni. Kalau dia tunduk yang nampak lalu dah kita ni. Sebab Sayyidina Bakar duduk pun nampak lalu-lalu tu depan. Mana kecil benar ni. Memang pergi boleh tahu lagi dia naik. Kalau duduk bawah tak nampak naik ala kata. Dia tidak setinggi Gua Hira. Hira tu tinggi, logan nak naik tu. Kau cari muda, anak naik pun 14 kali berti. Anak kira tak ada turun nengung lagi. Ingat dah sapas kerak tu tak lagi. Tengok bawah, jauh dah ni rugi pakai naik. Nengung nak turun. Allah jelek. Moga kita pergi pun mau apa dah nak. Tinggi. Ni tidak setinggi tu sound ni. Tidak setinggi tu. Cuba masuklah sekali tengok. Baru kita nampak. Saya nak bakal kata kalaulah dia tunduk tengok kaki dia pun akan terlitas sila kita nampak kita. Maka Rasulullah pun kata, ya Abu Bakar, tengok tu je banyak salah bagi. Nak baca lagu mana tu bagi bawah ada alih depan. Betul. Salah tu. Dia ada lagi tu. Ya Abu Bakar, ma zannuka bithnain? Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, mu ingat kita berdua ke sini ni? Allah yang ketiga. Allah duk jaga kita, tak usinglah. Nabi bui keyakinan kepada Sayyidina Bakar. Baik, mari kita renungkan bagaimana keadaan Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah dan bagaimana kebimbangannya ke atas keselamatan baginda Abul Qasim. Ini kunyah Abul Qasim Al-Baghawi ini. Abul Qasim Al-Baghawi rahimahullah meriwayatkan daripada Ibnu Abi Mulaikah bahawa ketika Nabi dan Abu Bakar pergi ke Gua Thaur daripada rumah Sayyidina Bakar pergi ke Gua Thaur itu, sesekali Abu Bakar berjalan di hadapan Nabi dan sesekali dia berjalan di belakang Nabi, pergi depan lepas belakang rumah gitu. Maka Nabi tengok pelik dia ni, wah lagu ni nikah kan ni hari ni. Maka Nabi pun tanya dia, apa ni? Kadang-kadang mu jalan belakang aku, kadang-kadang jalan depan aku. Maka Sayyidina Abu Bakar pun kata, ketika aku berada di belakangmu, aku khawatir musuh akan datang dari arah hadapan.
Bila aku berada di hadapan kau, aku bimbang pula takut musuh mari ikut belakang. Sebab tu kadang depan agak belakang. Apa yang jadi gitu tu? Ayatnya kebimbangan dia terhadap Rasulullah ni tinggi. Ni hak cinta Rasul sangat ni. Ni lah hak cinta Rasul sangat. Sebab apa? Sebab dia betul-betul ikut ajaran Nabi. Dia percaya ke Nabi, dia ikut betul. Saya nak bakar ni, kita kena ingat. Walaupun dia ni tidak dikenali sebagai faqih nak banding dengan sahabat-sahabat Muthaqafin, bukan tempat rujuk yang utama, sebenarnya tak berapa tepat. Sebab tugas dia sebagai ahli politik, bukan dia tak tahu. Sebab tu kalau kikih besar rujuk pada dia. Cuma orang lain, sahabat lain hak tidak terlibat politik, dia latih jadi ni mubalik ni, hak ni tempat rujuk, hak ni dia cakap hadis. Dia bukan tak tahu, sebab dia terlibat dengan politik. Dia ada tugas lain. Sebab tu ulama kata jangan kata saya nak bakar jahil, sebab kita baca hadis jarang mana jumpa hadis riwayat saya nak bakar. Tidak gitu ke? Kalau jumpa siapa dia? Ibnu Abbas. Pokok ni apa hak ni guru. Di zaman Nabi dia guru. Kerja dia hot. Anas bin Malik, Abu Hurairah, apa buat ni hadis. Tetapi Sayyidina Umar apa ni tebal lah buat tak serupa dengan Nabi depan dia. Pegahlah. Tu cara dia. Maknanya walaupun kita kata Sayyidina Ali, berapa je riwayat hadis Sayyidina Bakar, tapi pokok ni rujukkan. Sayyidina Umar ni rujukkan. Cuma tugas rasminya ni Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Anas bin Malik, apa buat ni Ibnu Umar, Ibnu Amr, ni pokok ni orang panggil Al-Abadilah tu, pokok nama Abdullah, buat gaji alim-alim belaka tu. Baik, ana habis sedikit lagi. Gitulah. Ketika keduanya tiba di gua. Tiba di gua ni banyak cerita kau-kau pula ni. Bila keduanya tiba di gua, Abu Bakar kata kepada Nabi. Dia kata jangan masuk, dia kata biar saya masuk dulu. Kok ada sesuatu yang binatang-binatang berbisa ke, biar dia sengak saya dulu lah, sebelum sengak Rasulullah. Iyalah molek nampak tu. Maka Abu Bakar pun segera masuk membersihkannya dan melihat sebuah lubang di sisi dia pun sayik baju dia sombak lubang tu. Sebab lubang tu mungkin lubang ular, lubang kala jengking dan sebagainya. Rupanya lubang tidak satu, ada dua lagi. Tak kena sayik semua baju tu. Tak apalah. Ni banyak juga ulama pertikaan ni. Ke baju tak ada persediaan baju-baju lain ke, tak ada ke anak dia sedia dah baju, tak ke selah tubuh tu ya baju nak kau soyok sikit tak ada lalu kau lagu mana banyak kau timu. Tak apalah, ada dua lubang lagi. Kemudian dia sombak lubang tu guna kaki dia. Setelah itu dia kata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, masuklah. Rasulullah pun masuk dan meletakkan kepala dia di atas ni ribut Abu Bakar sehingga dia tertidur. Ketika itu Abu Bakar disengak binatang berbisa, kala jengking gitulah, atau lipan di kaki dia. Yang hak ni memang ulama terima, hak ni sekadar ni terima. Ada kena ni, ni memang terima sekat ni lah. Tetapi dia diam saja kerana takut membuat Nabi terjaga disebabkan rasa sakit yang luar biasa. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya sehingga air matanya menitis ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda bersabda, macam ada apa denganmu wahai Abu Bakar, sampai titik air mata di muka Rasul. Abu Bakar kata, saya disengak oleh binatang bisa. Maka Rasulullah pun ludah pada bahagian disengak sehingga dia pun sembuh. Tu gitulah. Ni tersebut dalam kitab Mishkat Masabih. Kita baca dah dulu lah, kita baca dulu di Masjid Langgar tu. Dan ni pun awak ngajar kita ni untuk belajar dulu. Ni ulama terima sekadar. Hak ulama tak terimanya hak bupati wak sarang, ada sarang angkabut je labuh-labuh tu. Selepas masuk tu dalam tu, bila Nabi orang masuk dalam tu, mari bupati wak sarang depan pintu gua. Lepas tu sarang labuh-labuh buat sarang dia. Jadi bila sebab tu orang kafir tak tunduk tu, dia kata kalau masuk mesti rosak sarang labuh-labuh. Lepas tu kalau masuk tak okeylah bupati duk sarang sini. Ada telur tu. Tu cerita tu tak betul. Tak ada tu laku tu. Tu kita bincang kemudian. Akram dia Al-Mari sebut juga tu. Baik, tak apalah. Gitulah. Okey, ana ambil sedikit kita pun habis ni. Demikianlah Abu Bakar berharap dapat mengorbankan dirinya, hartanya dan segala sesuatu yang dimilikinya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini menunjukkan betapa sempurnanya cinta Sayyidina Abu Bakar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar bertolak bersama Rasulullah tanpa mengharapkan kedudukan atau jawatan, tapi dia pergi ke Madinah itu kerana mengharapkan redha Allah. Jadi Sayyidina Abu Bakar tidak nak sesuatu lah, betul-betul kerana dia nak dapat mardatillah, bantu Nabi, bersama Nabi. Dia mengetahui dengan pasti bahawa pedang-pedang kaum musyrikin sedang menunggunya di luar. Sekalipun demikian, dia tetap berangkat dan dia pun meraih kehormatan mendampingi Rasulullah ketika hijrah. Hak ni ulama kata kelebihan khusus Sayyidina Abu Bakar. Tak ada siapa dia terlibat dalam bab ni. Dia sebenarnya cerita betul yang terlibat dalam menguruskan sehingga berjayanya hijrah ni keluarga dia. Tak ada orang lain. Sayyidina Umar tak ada terlibat langsung. Dia dan keluarga dia. Hak ni pelik. Hak ni kelebihan khusus ni. Sebab tu Syiah masuk Sayyidina Ali tu. Ejah biar ada juga terlibat Sayyidina Ali. Sayyidina Umar berkata, ni Sayyidina Umar bila dia mengenangkan bagaimana Sayyidina Bakar duduk setengah terkata 3 hari dalam gua Thawr tu dok. Gapo dia Sayyidina Umar kata? Sayyidina Umar kata suatu malam daripada Abu Bakar lebih baik berbanding keluarga Umar. Semua keluarga Umar ni kalau nak timbal lah kelebihan Sayyidina Bakar masa dia duduk semalam ya di gua Thawr, hak tu lebih lagi. Besarnya pengorbanan Sayyidina Bakar duduk di gua tu. Yalah kalau setengah kita baca tu duduk lagu mana. Dia tak boleh berdiri, dia duduk gitu 3 hari, tak tubik, tak berani nak tubik gua tu. Kecuali kalau tubik waktu malam kira tak ada selamat benar. Dia duduk cokoh gitu, dia tak boleh bangun, dia speak, dia rendah gua tu 3 hari. Baik. Sebab tu saya nak kata satu malam daripada Abu Bakar lebih baik berbanding keluarga. Malam tu maknanya ke dia? Cuba tengok. Maksudnya malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di gua bersama Sayyidina Abu Bakar lah. Hijrah adalah peristiwa agung dan tidak boleh dilupakan selama-lamanya. Ia bukan sekadar berlari daripada satu negeri ke negeri yang lain, tapi dia merupakan langkah untuk mendirikan sebuah daulah Islamiyah di mana agama Allah memperoleh tempat yang selayaknya, yang mana tidak dapat tempat itu di Mekah. Selamat kepada Abu Bakar, salam sejahtera kepada Abu Bakar yang telah memperoleh sebuah kehormatan agung berupa mendampingi Rasulullah dalam berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Cuba kita bayar gini lah. Kita tu setakat tu ni kita sambung ke depan. Cuba kita bayar bila Nabi sapa di Quba tu, di kawasan persada, kawasan Abu Ayyub tu kan tak? Cuba tengok mari tu 2 ke. Kita ni duk tunggu Rasulullah mari tu 2 ke. Sana bakar. Cuba bayar. Perkara-perkara ni lah bagi anda setakat anda duk baca lah yang menyebabkan masyarakat Ansar tu tak berani. Bila Nabi mati pun, bila Sayyidina Bakar pergi kan, tak berani nak bangkai Sayyidina Bakar. Sebab apa? Dia tahu dah ni nak mari hijrah sama Muhammad ni. Benda tu mari teringat berlaku dalam kepala tu. Akhir sekali Sayyidina Bakar kata al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin mesti daripada puak Quraisy. Senyap habis Ansar tidak Quraisy. Patut Quraisy pun tengoklah siapa dia. Quraisy ni ramah. Hak mana? Maknanya Sayyidina Bakar semua kata. Sayyidina Bakar tidak royak diri dia, jadi pilih. Pilih. Akhir sekali sebulat suara setuju Sayyidina Bakar. Tak ada. Hak ada hak dicalonkan semua tarik diri. Esok hari itu penuh masjid. Apa dia panggil bai'ah amah. Hak di rumah Abu Ayyub tu kan. Nah, hak tu pada hari tu ya. Dalam keadaan yang tidak dirancang. Itu cerita dia kita bincang semula. Baik, untuk minggu depannya anda akan cuba ambil sedikit inilah maklumat-maklumat ni dasar pada apa yang telah dibuat kajian oleh Dr. Akram Dia Al-Umari. Kita cuba bincang lah sikit mana sahih mana tak sahih tu. Sebab ni bercampur baru ni. Okey, kita berhenti setakat dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.